Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan yang keempat adalah hati. Maka memadalah kamu bahawasanya ia asal sekaliannya. Maka di antara perkara yang perlu kita pelihara ataupun anggota yang perlu kita pelihara adalah hati. Dan hati adalah asal sekaliannya. Maknanya duduk pada hati segala-galanya. Kebaikan dan keburukan itu duduk pada hati. Jadi yang baiknya seseorang bukan pada zahir, bukan kata pakaian dia mesti orang yang baik, belum tentu lagi. Bahkan bukan pada percakapan dia. Kadang-kadang kita tengok percakapan dia nampak saja bagus, lembutnya orang, tapi belum lagi baik. Maka baiknya duduk pada hati. Maka apabila hati baik, maka segalanya akan menjadi baik. Tapi apabila hati itu wasak ataupun buruk, maka akan buruklah sekaliannya. Maka dikatakan bahawa jika binasanya, binasalah sekaliannya. Dan jika baiknya, maka baiklah sekaliannya. Maknanya hati ini kalau baik, baik habis semuanya. Dan kalau buruk, buruklah. Maka Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadul kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadul kulluh, ala wa hiya qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh badan kamu ada seketul daging yang mana jika daging ini elok, maka eloklah sekaliannya. Dan jika daging ini rosak, maka rosaklah sekaliannya. Dan ketahuilah daging tersebut adalah hati. Ia adalah hati. Maka kalau dah hati itu elok, eloklah yang lain. Kalau hati itu buruk, buruklah. Maka kita kena mengelokkan hati kita, membersihkan hati kita. Sebagaimana kalau pakaian itu kita bersihkan, maka demikianlah hati kita dibersihkan. Kerana hatilah pandangan Allah. Allah Ta'ala memandang kepada hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu yang cantik, dan Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh badan kamu. Hari ini orang bimbang, macam-macam nak jaga tubuh badan, nak jaga rupa paras. Kalau ada jerawat itu tak tidur malam, fikir macam mana nak buat. Maknanya lalulah dielok-elokkan yang zahir itu. Wajah itu dielok-elokkan. Jangan bimbang. Allah Ta'ala tidak memandang kepada wajah. Wajah, kalau nak dikatakan wajah yang cantik saja, ialah Allah Ta'ala pandang. Bagaimana dengan kita yang tidak mempunyai rupa paras yang cantik? Allah Ta'ala tidak memandang demikian. Sebab itulah ada sahabat Nabi ada sahabat Nabi yang berkulit hitam. Maknanya walaupun kulit hitam, tapi mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika bila Ibnu Rabah melakukan azan, lalu digelar ataupun dikatakan, gagak hitam ni, dia kata. Sebab bila Ibnu Rabah ni orang yang berkulit hitam, lalu Rasulullah marah dia. Marah kepada sahabat, mengatakan tidak ada beza hitam, putih dan sebagainya, tidak ada beza. Yang ada bezanya adalah takwa kepada Allah. Yakni hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia seperti pohon kayu. Kerana ia seperti pohon kayu dan segala anggotanya seperti cawannya, seperti cabangannya, seperti dahannya. Maknanya, jadi hati itu umpama pohon kayu. Pohon kayu dan anggota itu seperti dahan-dahannya. Kalau pohon kayu itu tidak molek, maka dahan-dahannya pun tidak molek, buah pun tidak molek. Kalau pohon kayu itu mati, maka dahannya pun mati, buahnya pun tidak ada. Ataupun buahnya pun rosak. Dan daripada kayu itulah menghisap segala cawangnya. Daripada kayu takdirlah maka mengalirlah menghasilkan cabangan-cabangan daripada pokok tadi. Maka daripada pokok itulah, kalau pokok itu hidup, maka mengalirkan. Dia panggil, kalau ikut sains dia panggil fotosintesis.
Maknanya proses pemakanan dalam tumbuhan. Jadi nak beritahu, mengalir je daripada pohon kayu tu, disiramnya air, lalulah air tadi menghidupkan pokok tadi, lalulah menumbuhkan cabang-cabangnya. Jadi menumbuhkan dahan-dahan cabang-cabang tadi. Kalau pohon itu memang sudah baik, maka baik. Sebab tu orang nak tanam buah ni, kadang-kadang dia tengok, oh, molek buah ni, ambil buat benih. Contohnya, dia pun makan, oh sedap, manis. Dia kata, orang pun kata, pohon ni molek, pokok dia macam ni. Lalu dia ambil benih tadi, lalu ditanam. Bila tanam tiba-tiba tumbuh pokok itu molek. Bila tumbuh pokok itu molek, dahan dia molek, maka melahirkan buah yang molek. Maknanya, maka asalnya adalah daripada pohon itu sendiri. Maka begitulah kita. Sebenarnya kalau orang itu melakukan kesalahan, sama ada kesalahan itu lidah, ataupun mata, ataupun telinga, tangan, kaki, sebenarnya ini bukan yang melakukan kesalahan. Yang melakukan kesalahan duduk sini, duduk di dalam hati. Maka hati inilah yang mengarahkan orang ni supaya nak buat dalam hati fikir, nak buat jahat, buruk sangka dan sebagainya. Ia duduknya di dalam hati. Lalu kenapa orang itu rosak? Orang itu rosak dengan sebab hatinya rosak. Rosaknya akhlak mereka. Maknanya dengan sebab hatinya rosak. Sebab itu kita perlu menjaga hati. Dalam bidang tasawuf ini dia membahaskan hati, supaya hati kamu betul-betul bersih. Kerana amal ibadat yang hati tidak bersih, amal ibadat itu ditolak oleh Allah. Sedangkan sembahyang ini menghasilkan hati yang bersih. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Maknanya sembahyang itu membersihkan hati. Sembahyang itu menyebabkan orang tadi jadi hatinya tunduk kepada Allah. Maka kita sekarang ini sudah melakukan ibadat sembahyang, kadang-kadang kita melupai, yakni mengenai penjagaan dari segi hati. Kerana itulah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak melihat, oh banyak kamu sembahyang. Kalaulah kita sembahyang banyak tetapi dalam hati kita penuh dengan ujub, akulah orang yang rajin sembahyang, akulah orang yang hebat, akulah orang yang baik, maka ini sudah merosakkan hati dia. Bahkan yang paling penting, hendaklah kita ini sentiasa menjaga hati kita, agar hati kita ini dalam keadaan baik. Maka disuruh kita yang pertama duduk di tempat yang baik-baik. Duduk di tempat yang baik-baik untuk menghasilkan hati yang baik. Di mana tempat yang baik? Di masjid-masjid, di surau-surau, di madrasah-madrasah yang tempat pengajian ilmu, di majlis-majlis zikir, di tempat-tempat yang ada usrah, di tempat-tempat yang ada tazkirah, yang ada tausiah ni wasiat-wasiat agama. Maknanya, jadi kita kena hadirkan di situ. Yang kedua, kita berkawan mesti dengan orang yang baik-baik untuk menghasilkan hati yang baik. Kerana orang yang baik ini mempunyai hati yang baik, maka hati yang baik itu akan memberi kesan kepada kita yang berkawan dengannya. Maka tidak mesti kita mempunyai kawan yang baik, supaya hati kita mesti baik. Kemudian mesti kena buat kerja yang baik-baik, buat amalan yang baik-baik. Seperti apa? Seperti membaca Al-Quran. Maknanya mesti kena ada aktiviti yang baik-baik untuk menghasilkan hati yang baik. Jadi kita ini mesti kena duduk dalam keadaan menjaga hati kita, agar hati kita bersih. Dan kita ingat, jangan kita buat satu perkara yang boleh menyebabkan hati kita kotor. Kita tidak nampak. Maknanya sebenarnya perbuatan kita boleh mengotorkan hati kita. Jadi jauhkanlah kita daripada penyakit-penyakit hati seperti hasad. Hasad ini satu penyakit yang kena pada orang-orang alim di antaranya. Selain pada hasad, buruk sangka. Jangan buruk sangka. Kalau boleh takwil lagi. Jangan buruk sangka. Ataupun dikatakan juga menyebarkan fitnah, mengadu domba. Ini pun jangan. Habis rosak amal ibadat kita. Hari ini kita memang mengambil berat tentang sembahyang. Kalau salah buat, susah hati kita telefon, ustaz, saya tersalah rakaat macam mana ni? Tersalah rakaat, ataupun saya dah tersalah rakaat, saya tidak sujud sahwi, sah ke tidak sah. Lagi mana tak dapat jawapan, hati kita tak tenang. Hati kita tidak tenang. Bagaimana sembahyang saya kalau macam ni?
Adakah saya kena buat macam ni? Kalau ustaz tu kata awak kena qadha balik, qadha, takutnya kita. Tetapi dalam waktu yang sama kita melakukan amal ibadat yang perkara yang boleh merosakkan amal ibadat, kita tak rasa apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Kita sembahyang, kita rasa kesilapan sembahyang, susah hatinya kita. Susah hatinya kita, Allah ustaz, tinggal kunut macam mana ustaz? Tinggal kunut ni maknanya ada kurang sedikit lah, maknanya dah pahala sikit lah. Pahala sikit, susah hati, ruginya lah. Mana bagus bagian ni. Macam mana kalau tersalah ustaz, macam ni maknanya saya ini makmum masbuk ke muafiq kalau macam ni. Dan kalau saya salah, kalau saya macam ni, ustaz tu kata tak boleh, itu makmum masbuk, kamu patutnya macam ni, kamu kena rokok. Kamu ni makmum ni masbuk, kamu kena tambah 1 rakaat. Kamu ini muafiq, kamu kena habiskan baca Fatihah. Dan kalau saya tak habis, saya tak boleh macam tu. Susah hati kita. Maknanya kalau sembahyang jamak puasa pun gitu tanya. Tetapi dalam waktu yang sama kita telah melakukan perkara yang boleh merosakkan amal ibadat itu sendiri, tak rasa apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Kita sembahyang, lepas sembahyang apa yang kita buat? Lepas sembahyang boleh jadi kita kata ke orang. Lepas sembahyang boleh jadi kita fitnah ke orang. Lepas sembahyang kita lebih buruk sangka ke orang. Kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa apa-apa. Ini menunjukkan bahawa katanya Imam Al-Ghazali, hari ini manusia sudah sakit hati, penyakit hati. Bukan sakit hati, mempunyai penyakit hati. Penyakit hati. Penyakit hati inilah yang perlu dijaga, kerana penyakit hati ini merupakan racun. Dia ibarat barah. Kalau orang sakit barah, kadang-kadang berobat tak jadi, dia borak orang kata. Dia semakin merebak. Jadi daripada penyakit hati ini akan merebak. Dia penyakit hati tak pergi satu, dia mari hasad. Lepas mari hasad, deki supaya dia hasad deki. Lepas mari hasad, dia mari fitnah. Lepas mari fitnah, mari buruk sangka. Dia mari satu. Akhir sekali menyebabkan hati seseorang itu menjadi rosak. Bila hati rosak, kita sembahyang banyak, kita ibadat banyak, Allah Ta'ala kata, aku tengok yang asal itu. Kalau asal itu tidak molek, maka sembahyang yang lain pun tidak molek. Tidak molek. Kerana apa? Kerana hati itulah yang diambil kira. Yang Nabi sebut, idza salahat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau dah baik habis yang lain, kalau rosak habis yang lain. Maka tidak dapat hendaklah kita menjaga hati kita. Kerana hati kita ini boleh merosakkan segala amal ibadat yang lain. Dan bahawasanya ia seperti raja, dan segala yang lain itu mengikut. Dia umpama raja. Kalau raja baik, maka baiklah. Sebab ini rakyat, sebenarnya dia ada kesan kepada raja dia. Rakyat mengikut agama raja dia, rakyat mengikut agama pemimpin dia. Maka kalau dikatakan raja tadi raja, maka raja ini akan mengarah. Dia akan mengarah kepada orang bawah-bawah dia. Kalau dia arah orang dia buat macam ni, maka orang bawah dia berikut. Maka dia kata kalau dia arah orang-orang, kalau raja tu arah orang bawah, maka orang bawah ikut. Kalau hati tu arah, hati rasa nak pergi tempat maksiat, hati rasa. Lalulah dalam keadaan macam tu, kaki pun akan pergi. Bila kaki sudah sampai tempat maksiat, maka tangan pun buat perkara maksiat tu. Maknanya lepas pada tu, telinga pun mendengar, patah lidah pun asal daripada hati. Dia tidak akan berlaku hati nak buat baik, kaki buat jahat dah. Dia tak akan jadi macam tu. Semuanya datang daripada hati. Sebab tu yang utama, kita hendaklah menjaga akan hati kita, kerana dia umpama raja. Maka kita ni, kalau kita nak baikkan rakyat, payah. Kita nak baikkan rakyat, kita baikkan raja. Bila raja jadi baik, rakyat jadi baik. Maknanya kalau kita baikkan raja, maka raja akan mengarahkan rakyatnya menjadi baik. Maka mudahlah kita. Maka demikianlah kita nak baik. Tangan kita tidak mau buat maksiat, kaki kita pun tidak mau buat maksiat, mata pun tidak mau, telinga pun tidak mau, lidah pun tidak mau buat maksiat. Tapi nak buat macam mana? Main tahan gitu, kejam mulut, tutup mulut, tak mau cakap. Mana boleh? Tidak boleh kalau keadaan macam tu, kita tak tahan kita. Tapi yang disuruh ini hati. Hati disuruh kita supaya hati kita ini ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ini, kenapa kita ini
mudah buat maksiat. Hati kita ni mudah buat maksiat. Maknanya, tengok sikit puasa nak tengok, kalau dengar puasa nak dengar. Kalau tepat puasa nak pergi jalan, kalau benda puasa nak ambil. Ni kita lidah tak boleh cakap banyak sangat. Jadi inilah yang berlaku pada kita. Jadi dalam keadaan macam tu, kenapa berlaku macam ni? Sebab kita ni jauh dengan Allah. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, maknanya kita akan ingin melakukan kebaikan. Kita rasa benci kepada maksiat. Maka tidak dapat utamakan hati kita. Utamakan hati kita, jaga hati kita dengan cara dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak dapat batu ulama disebut di sini kan. Kurang makan, kurang jaga itu tak mampu kita. Saya lah tak mampu. Kurang makan, tak boleh kita. Nampak guru gini pun tak boleh. Disuruhnya kurang makan, mujahadah. Ataupun selain daripada kurang makan, kurang tidur. Lagi tak boleh kau kurang tidur. Nak kalau hujan macam ni, hujan ada kuliah. Tak ada kuliah ni tidur dah rasa. Hari nak beritahu, kurang tidur tak boleh kau. Kurang bercakap, Allah bayar. Kurang bercakap, maknanya jumpa orang sama duduk saja telefon orang. Tak puas duduk saja. Maknanya. Jadi kurang bercakap pun payah juga. Satu lagi kurang bergaul. Kurang bergaul pun begitu juga payah. Maka mujahadah, sama ada melalui mujahadah, mungkin kita tidak mampu melalui mujahadah. Kalau tidak mampu mujahadah, kena melalui jalan zikir. Biar zikir banyak zikir. Kadang-kadang kita sudah berzikir, tapi kita menutup dengan tidur. Zikir gong jatuh. Tasbih pun jatuh. Kita pun jatuh. Tak tahu banyak ada zikir. Zikir pun tidak boleh. Kalau tidak boleh juga dengan cara berzikir. Maknanya kalau tidak boleh juga dengan cara berzikir, dengan cara bersuhbah. Bersuhbah ni apa? Daripada perkataan sahabat, bersahabat. Bersuhbah dengan guru. Maknanya pasal bersuhbah dengan guru, bukan bersahabat dengan guru mesti kena pergi jalan, ambil dia pergi jalan mari-mari. Maknanya mesti kena sentiasa ada di dalam majlis guru-guru yang ada barakah. Majlis guru yang ada barakah, yang ada keberkatan, agar terkesan di dalam hati kita. Di dalam hati kita, supaya hati kita ini sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita disuruh mencari guru-guru yang benar, yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Maknanya sebab tu digalakkan kepada muslimat, carilah guru yang ikhlas. Maknanya saya pun mencari juga mana guru yang ikhlas. Maknanya sebab tu kita cuba juga bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan syekh-syekh yang besar-besar, agar hati kita terkesan, agar hati kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan di sini, apabila baik raja jadi baik. Apabila raja baik, maka baiklah rakyat akan menjadi baik. Maknanya, jadi tidak dapat mesti kita kena baikkan raja dulu. Raja itu siapa? Raja itu apa? Digambarkan dengan hati. Rakyat itu digambarkan dengan segala anggota, tangan, kaki, lidah dan sebagainya, itu anggota. Maka anggota yang jadi baik itu adalah kesan daripada hati yang baik. Jadi hati yang baik ini menyebabkan seseorang tadi, hati yang baik menyebabkan seseorang tadi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maknanya melahirkan akhlak yang baik. Kesannya adalah daripada hati. Sebab itu setengah-setengah dahulu dia tidak sibuk. Jadi nak bersihkan hati ini, kalau melalui yang ketiga. Tadi saya kata mujahadah, daurah mujahadah, 4 perkara mujahadah. Kenapa mujahadah? Kurang makan, kurang minum dan sebagainya yang tuan. Kurang makan, kurang bercakap, kurang bergaul, kurang tidur. Itu 4 mujahadah. Nak jaga hati boleh? Siapa yang boleh jaga hati ni? InsyaAllah boleh dia. Maknanya kalau tidak boleh ikut tu, nak jaga hati, nak 4 perkara ni tak boleh. Tengok makanan, makan banyak. Lepas tu rasa nak tidur banyak. Lepas tu rasa nak cakap banyak, dia pergi yang kedua pula, banyak berzikir. Banyak berzikir. Banyak berzikir pun rasa berat juga, banyak berzikir. Lepas tu duduk dengan guru. Mana sentiasa bertanya, berhubung dengan guru, dan sentiasa duduk dalam majlis-majlis guru.
Kalau mengikut ilmu tasawuf yang saya baca dalam satu kitab, dia kata kalau kamu ingin duduk dengan seorang guru sufi, duduklah kamu bersamanya selama 40 hari. Maknanya, kalau terkesan di dalam hati kamu, maka kamu duduklah dengan dia. Dia adalah guru yang benar. Tapi kalau tidak terkesan, jangan mengatakan guru tidak benar. Kamu kena cari guru yang lain. Boleh jadi tidak sesuai dengan hati kamu, boleh jadi hijab kamu terlalu tebal. Kecuali guru tadi telah melanggar syariat, barulah kita boleh meninggalkan dia. Itu pun dengan syarat kita meninggalkan guru tadi, dilarang kita memburuk-burukkan ataupun membuka keaiban guru yang kita telah melihat tadi. Ini adab-adab kita belajar. Maknanya dia telah melanggar syariat. Telah melanggar syariat. Walaupun dia telah melanggar syariat, maka tidak boleh dalam keadaan macam tu. Tetapi selagi mana dia tidak melanggar syariat, kita maknanya boleh belajar dia. Kalau tidak mau belajar, sebab hati kita sudah duduk 40 hari. Maknanya 40 hari. Kita tengok sehari 2 hari, dah jadi saya 2 hari je. Dan kita tu 40 hari. 40 hari baru terkesan di dalam hati kita. Dalam hati kita, lalu kita tengok duduk bersumpah dengan guru. Dan kalau tidak boleh juga bersumpah dengan guru ni macam mana? Macam mana juga kalau kita sudah duduk dengan guru pun kita tidak boleh bersumpah dengan dia. Maknanya kita kena yang pertama belajar ilmu, belajar ilmu yang benar betul-betul. Kemudian teruskan dalam keadaan mengamalkan ilmu yang kita belajar. Kemudian bertaubat kepada Allah. Sebab kita kena balik juga. Yang ketiga ni kita kena pergi balik tumpuk ilmu. Mungkin perjalanan ilmu kita tak betul lama ni. Dok berzikir pun tak jadi benda, nak tu pun tak jadi benda. Lalu kena balik balik kepada perjalanan ilmu yang benar. Lepas tu beramal, lepas tu bertaubat. Banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang bila kita belajar dan terus kita amalkan, kadang-kadang tak beri kesan, dia ada kesilapan dari segi ilmu kita. Ataupun ilmu kita sudah tidak silap boleh jadi, tetapi kesilapan dari segi amal. Ataupun amal itu tidak silap, tapi kita tinggal satu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melalui jalan taubat, insya-Allah Allah Ta'ala akan membuka jalan kepada kita. Semuanya perlu apa kita bertaubat? Sebab apa kita bertaubat? Sebab hati kita kotor. Sebenarnya hati kita kotor. Sama ada kita buat amal ibadat ataupun kita tak buat amal ibadat. Orang yang ahli fasik, orang yang melakukan maksiat, dia melakukan kotoran dia dengan maksiat dia, dengan dosa-dosa yang dia buat tu, lalulah mengotorkan hati dia. Dia minum arak, kotor hati dia. Dia berjudi, kotor hati dia. Dia mengambil hak orang tanpa sebenar, kotor. Dia menipu orang, maka kotor hati dia. Kotor dengan kefasikan yang dia buat. Tetapi bagaimana dengan orang yang melakukan amal ibadat? Sudah sembahyang, sudah membaca Al-Quran, sudah sembahyang sunat, sudah berzikir, tapi masih lagi maksiat. Maksiat kerana apa? Maksiat kerana sifat-sifat yang ada di dalam hati. Yang sembahyang banyak, rasanya ujub, rasanya dia sudah hebat. Yang melihat kepada orang-orang fasik, malu sombong. Apa dia orang jahat, jangan berkawan dengan kita dan sebagainya. Jadi buat ahli maksiat, ahli ibadat pun buat maksiat juga. Buat maksiat juga kepada Allah. Lalu disuruh kita membersihkan hati kita. Yang nak bersihkan hati kita dengan cara macam mana? Di antara jalannya adalah bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan kita meninggalkan segala maksiat yang telah kita lakukan. Dah kalau tak boleh juga bertaubat tak boleh juga lah mana. Maka kena memperbanyakkan berdoa kepada Allah. Sebab kita ini duduk dalam la haula wa la quwwata illa billah. Kita kena faham, kita tidak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya. Yang boleh datang di sini ni Allah, bukan kita. Hanya kehendak kita ini diizinkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya ini kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak datang, Allah Ta'ala tak nak datang, itu Allah. Kita kena melihat kepada pandangan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak datang pun, orang nak halang pun pasti datang. Kalau lah Allah Ta'ala tak nak datang, buat banner besar-besar pun orang tak datang juga. Maknanya sebab apa? Sebab ini datang daripada Allah. Tak nak kena mengenal kita. Hanya kita berasa sahaja. Kita berasa sahaja kita akan memberi kesan, kita akan boleh buat macam ni. Tidak.
kita kena letak hati kita ini daripada Allah. Maka kita kena bertaubat, ya Allah, saya ingin meninggalkan maksiat ya Allah, tapi saya tidak mampu, tolonglah saya ya Allah. Maknanya doa kepada Allah Ta'ala. Jadi begitulah. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, payahnya tinggal maksiat. Sehingga kan dikatakan bersabar di atas maksiat itu lebih besar pahalanya daripada bersabar di atas ketaatan. Sekejap. Kalau TV dia ada iklan. Kalau ceramah dia ada batuk dia. Baik, kita tengok. Dan apabila binasanya, maka binasalah sekaliannya. Apabila binasa hati, hati itu binasa. Maksudnya apabila hati itu rosak, apabila hati itu sudah kotor hati. Kotor hati ni macam mana? Maknanya bukan kotor hati macam kita tengok orang pun dah nak AJ penuh yang minum selendang hitam, bukan. Buka tu. Hati ni kotor hanya hati dengan penyakit hati. Dengan rasa ujub, rasa takabur, rasa sombong dan sebagainya, maka kotor hati tadi. Ataupun binasa, maka binasalah sekaliannya. Rosak habis kat saya. Tangan pun buat maksiat, tangan, kaki, semua buat maksiat belaka. Sebab apa? Sebab hati ni, dia duduk situ. Dia duduk pada hati. Kalau hati itu kotor, maka kotor. Binasa dah. Maka tiba-tiba baik mata dan lidah dan perut dan lainnya menunjuk atas baik hati. Maka naklah kamu lihat bahawa kalaulah mata itu baik, mata itu melihat perkara yang baik, seperti melihat Al-Quran, melihat kitab agama, melihat kejadian Allah Ta'ala yang dihalalkan. Maknanya maka perkara itu menunjukkan bahawa baik hatinya. Kalau hati yang baik, lidahnya baik, dia akan bercakap yang baik-baik. Ini kesan daripada hati yang baik. Kemudian kalaulah hati dia baik, maka perut dia baik. Kerana hati ini dia merupakan guru kepada yang lain. Maknanya maka dia tidak makan perkara yang buruk-buruk. Dia tidak makan perkara yang syubhat dan tidak makan kepada perkara yang haram dan lainnya, dan ataupun lainnya, segala-gala yang lain tu, yang perbuatan-perbuatan yang lain menunjukkan atas baik hatinya, maka menunjukkan akan baik hati tadi. Maknanya dan ramainya dan apabila kau lihat ada pada cederanya. Kenapa ramainya ni? Maknanya baik hati dan baiklah yang lain. Kalau baik hati, jadi baiklah. Ramai yang baik, banyaklah yang baik. Tangan pun baik, kaki pun baik. Amal itu merujuk kepada anggota dia. Anggota dia orang lain pun baik itu. Maknanya kalau hati dia baik, tangan dia akan baik, kaki dia pun akan baik. Semuanya adalah baik-baik. Itulah kisah yang menceritakan bahawa seorang wanita tua yang Nabi jamin dia syurga. Puas awak tengok apa amalan yang menyebabkan pocik ni dijamin syurga. Tengok siasat semayang malam, tak tidur. Baca Quran, tak baca Quran. Tak banyak baca Quran. Semayang pada semayang sunat, tak banyak. Abdullah bin Umar tanya pocik, apakah yang pocik buat ni sampai Nabi jamin syurga? Pocik kata, saya ni orang tua dah. Nak semayang banyak-banyak tak mampu dah. Nak puasa pun tak larat dah. Nak baca Quran pun tak mampu dah, letih dah, dah agak dah. Jadi buat amal ibadat tu, hanya pocik tu jaga hati pocik je, nak cari korang. Hati tu ingat pada Allah, tak cari korang, tu dah jaga hati saja. Dan pocik cuba jaga hati pocik, supaya pocik tidak menyakiti hati orang lain, dan orang lain pun tidak menyakiti hati pocik. Lalu dah kata Abdullah bin Umar, kalau begitu inilah yang menyebabkan pakcik ini dijamin syurga oleh Rasulullah. Rasulullah jamin dia syurga tu bukan kerana ibadat banyak, kerana hati. Kerana orang yang sembahyang banyak pun kadang-kadang tak jaga hati. Ramai mana orang yang sembahyang, kaki masjid saja kadang-kadang keluar fitnah tak bagus. Kata sini, buruk sangka sini. Sebab apa? Itu masalah hati. Masalah hati. Imam Al-Ghazali ni dia ambil berat pada hati, sebab dia tengok masyarakat dia, sudah rosak.
Padahal masa zaman di masyarakat ilmu. Orang sudah belajar ilmu masa ketika itu. Masyarakat yang ahli ibadat. Tapi dia tengok kenapa? Rosak masyarakat dia ni. Sebab apa? Sebab ada lagi penyakit hati. Penyakit hati. Yang alim dia deki sama-sama alim. Maknanya orang yang kaya dia deki sama-sama kaya. Maknanya akhir sekali dia tengok sini rosak. Maka dia rosak, dia pun karang kitab. Memberitahu ramai sungguh buat sudah jaga ibadat. Ada satu lagi yang dia tidak jaga. Sedangkan kalau dia tak jaga, yang dia rosak amal ibadat yang lain. Apa dia? Hati. Hati. Sebab tu hati tu begitu penting. Kita kena jaga. Jaga supaya elok. Bila elok, dengan sendiri yang lain elok. Dengan sendiri yang lain jadi elok. Maknanya. Maka dia kata di sini, dan apabila engkau lihat ada padanya cedera, ada cedera, hati itu rosak, hati itu kotor dan binasa, maka ketahuilah olehmu bahawasanya yang demikian itu daripada cedera di dalam hati. Kalau tengok binasa rosak, itulah penyakit yang ada dalam hati. Sebab tu ahli sufi dia berbeza dengan ahli fiqh. Maknanya kalau ahli fiqh melihat orang itu buat jahat lalu dihukum. Lalu dihukum. Kalau orang tu pukul orang, lalu dia pun pukul balik orang tu. Sebab apa? Dia ada orang ni jahat, orang jahat kena hukum. Kena pukul balik, dia ada rasa. Orang tu sakit, dia ada rasa sakit macam orang tu juga. Itu ahli fiqh. Tapi ahli sufi, dia tahu macam apa. Yang jahat dia bukan tangan dia, yang jahat bukan kaki dia. Dan yang jahat tu hati. Lalu dibersihkan hati. Mari sini, duduk sini. Mari kita berzikir. Bersih hati. Akhir sekali, tambah buat lagi. Inilah yang Nabi buat kepada orang yang suka mencuri. Orang suka mencuri. Saya nak masuk Islam, tapi saya nak mencuri. Boleh tak? Nabi kata boleh, tapi mungkin ikut aku. Oh, boleh juga. Boleh. Masuk ikut Nabi. Lalu ikut Nabi tabiah dia. Duduk bersama dengan Nabi. Ajak dia ingat kepada Allah. Ajak dia berzikir kepada Allah. Ajak dia sembahyang. Dia duduk dengan Nabi. Dia duduk dengan Nabi lebih kurang 1 minggu. Nabi tabiah sungguh. Lepas tu baru Nabi izin. Nak pergi curi-curi ya. Dah hati dah ingat pada Allah nak curi. Tak apalah. Maknanya. Lalu dia pun nak pergi mencuri, dia fikir. Nabi kata ingat semayang Jumaat jangan tinggal. Curi-curi lah, tapi semayang Jumaat jangan tinggal. Jangan tinggal semayang Jumaat. Nanti kemudian jangan cakap bohong, tak baik. Jangan cakap bohong, dosa. Dia pun mencuri, dia fikir. Dah kalau mencuri Nabi tanya. Ada rumah yang kehilangan barang? Ada, saya. Ada yang mencuri? Ada, saya. Jadi dia kena cakap benar. Nabi tanya, mencuri tak malam tadi? Curi. Mencuri tu dia cakap bohong. Akhir-akhir berhenti. Ini tabiat. Ini dakwah. Inilah pendidikan yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang demikian itu daripada cedera di dalam hati dan sebab binasanya. Dan bila cedera di dalam hati, hatinya rosak, maka binasalah hanya. Binasa apa? Binasa anggotanya. Masuk binasa anggotanya macam mana? Tangannya jadi cedera, kakinya jadi cedera, matanya jadi cedera. Dah. Binasa itu maknanya dengan arti kata tangan kakinya akan melakukan dosa. Melakukan dosa. Maka telah ada jatuh di sana. Maknanya telah berlakulah kebinasaannya dengan sebab hati yang rosak. Tetapi binasanya itu padanya terlebih banyak. Maka dia kata binasanya hati ini adalah terlalu banyak. Maka palingkan olehmu petolong engkau kepadanya. Kamu kena palingkan hati kamu daripada melakukan kejahatan kepada melakukan kebaikan. Maksud palingkan hati kamu ni maknanya kamu kena jaga hati kamu ataupun utamakan hati kamu. Paling ni tumpu pada hati. Kita sudah tumpu pada ibadat. Maknanya tumpu ibadat. Kalau tak mengaji Quran rasa gelisah sungguh rasa baca juga. Baca selah je. Sinar hari ambil baca. Maknanya tekuk dengan sinar hari faham pula kau semua. Bapa kau semua ambil pula hak lain baca. Macam-macam. Ngaji selah je. Selah pun nak pergi baca atas tengok tak bawah lambat je. Kalau nak baca baru habis selah balik dulu. Lambat lagi ketiak salah kau.
nak beritahu je kita. Kadang-kadang kita jaga dak ibadat. Kadang-kadang pun baca kita jaga dak ibadat. Ibadat sudah dijaga. Maknanya alhamdulillah. Maka dia kata kamu tumpulah pula pada hati. Maknanya tumpulah kepada hati. Palingkan kamu daripada hati tadi. Kerana hati ini penolong engkau kepadanya akan menolong kamu. Kalau kamu paling kepada hati, hati ini akan menolong pada ibadat-ibadat yang lain. Maka baikkanlah akan dia itu akan hati. Baikkanlah hati, jagalah hati. Jagalah hati. Maknanya apa maksud jaga hati? Jaga hati ni maknanya bersihkan hati kamu dengan ibadat. Bukan jaga hati kamu bebas hati. Maknanya bebas hati bukan. Jaga hati dengan arti kata kita kena menjaga hati kita dengan melakukan ibadat kepada Allah. Jadi kepadalah dengan cara macam mana yang saya tunjuk tadi. Jalan berzikir sebagai contoh, jalan duduk dengan guru. Duduk dengan guru bukan duduk gini, dia kena ada bai'ah sebenarnya. Kemudian duduk dengan bai'ah tu kena ada taat, khidmat, adab dan sebagainya. Kemudian dia kena duduk pula taat. Kalau guru kata duduk di sini 40 hari, duduk 40 hari. Lepas tu guru kata kamu kena buat macam ni. Sekarang ni kamu kena zikir la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Lepas tu kamu kena zikir illallah. Lepas tu bila zikir illallah rasa macam ni, rasa panas je. Turun balik la ilaha illallah balik. Maknanya dia guru tabiah betul-betul. Barulah akan tercabut nafsu amarah yang ada dalam hati. Maknanya itu nak bersihkan hati. Bukan senang nak bersihkan hati. Kita nak bersihkan hati ni baru kita tahu hati kena bersih. Itu baru kita tahu hati kena bersih. Tapi cara nak membersihkan itu bukan dengan cara ilmu. Cara nak membersihkan dengan cara amal, bukan dengan cara ilmu. Kalau cara ilmu tak dapat. Macam kita dapat tahu dah, kita belajar nombor kereta. Yang pertama start enjin, kemudian tu tekan kelas, lepas tu masuk gear, lepas kelas slow. Gitu kita pun ngapa. Dia bawa kali. Bum langgar lalu. Maknanya sebab apa? Tidak sampai kepada amal, mesti kepada amal. Dan ilmu itu tidak memberi manfaat kalau tanpa amal. Dan Allah Ta'ala melihat kepada amal yang kamu buatkan berdasarkan dengan ilmu yang kamu ada. Ada orang ilmu dia tak banyak, dia dapat dia amal. Ada orang ilmu banyak, cakap dia sudah, amal dah buat. Maknanya ni orang banyak, mana orang cakap. Jadi nak beritahu keadaan dia sekarang ini, kita mesti kena utamakan kepada penjagaan hati untuk mengelokkan amal ibadat yang lain. Kerana tak jumpa. Maka baikkan akan dia. Nascaya jadi baik dan sekalian, maka dapat kesenangan engkau, maka selamat engkau. Kesenangan itu selamat. Selamatlah kita daripada dosa, selamatlah kita daripada tipu daya, selamatlah kita daripada azab neraka, kerana dapat menjaga hati. Jaga hati, maka baiklah segala yang baik. Kemudian, tapi nak beritahu adalah pekerjaan yang sangat baik. Nak jaga hati ni bukan senang. Tahan kita. Kita nak boleh tahan lidah kita. Namun kata orang payah. Boleh tahan maknanya kita ni. Jadi kita bukan kena tahan tu, kita kena hidupkan hati kita. Hidupkan hati kita. Bila hati kita hidup dengan ingat Allah, nanti kalau kita biasa berzikir, anda kata contohlah. Rasa berzikir, sehingga kan hati kita mari ingat. Kalau ingat ke Nabi, ingat ke Allah, ingat sama. Makan nasi ingat, tidur pun ingat. Ingat. Masa ketika itu tidak terfikir kita nak buat maksiat. Hanya kita duk fikir Allah, malunya aku dengan Allah. Bila kita makan, kita pun ini nikmat Allah, kita ingat. Banyak nikmat Allah Ta'ala beri. Allah ibadat kita kurang. Mikir banyaknya nikmat Allah Ta'ala beri, banyaknya maksiat kita balas. Jadi sebab apa? Sebab bila hati seseorang itu benar-benar ingat kepada Allah, bila ingat kepada Allah, dengan sendirinya kita akan mudah melakukan amal ibadat. Dengan sendirinya kita tidak mahu lagi melakukan maksiat. Bahkan dia mari sendiri, kita boleh tahan lidah kita. Walaupun kita dengar perkara-perkara yang menyakitkan hati kita, kita boleh diam, kita boleh sabar. Walaupun kita ada perkara-perkara yang boleh kita melihat perkara maksiat, kita boleh tahan.
Walaupun kita boleh mengambil benda-benda yang diharapkan oleh Allah, tapi kita tidak mahu. Walaupun kita boleh pergi tempat-tempat yang maksiat, tapi kita tidak mahu pergi. Ini berpunca daripada hati yang baik. Berpunca daripada hati yang baik. Kerana apa? Kerana hati itu sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan di sini sangat susah kita nak jaga ni, bukannya perkara mudah. Bukan perkara mudah. Mari-mari belajar, kena jaga hati dah. Kena sentiasa amalkan apa yang diberi oleh guru, ataupun kena mujahadah, lawan hawa nafsu kita. Kerana ia tempat duduk khatir. Khatir ni boleh kita katakan lintasan, tempat duduk lintasan. Dia ini lintasan hati, iaitu ada dua makna. Khatir bahaya, duduk yang bahaya, ataupun khatir tempat lintasan. Dan iaitu tiada ada di bawah tanganmu. Tidak ada di bawah tanganmu. Bukan di bawah kuasa kita, kemampuan kita. Lintasan-lintasan dalam hati. Nak awak jahat, kuasa nak awak meneni, kuasa nak balas kejahatan orang, kuasa nak fitnah orang, kuasa nak kata orang ni tak molek, kuasa ni benda ni tak nak tahan kita, dia mari diri. Orang baik dia rasa apa? Dia rasa akulah baik kali. Puasa-puasa dah kapur ni aku sedap kali. Puasa-puasa ibadat akulah istiqamah sekali. Ini dia mari belakang. Kalau orang alim, dia tengok orang alim, puasa dah lawan, puasa ilmu aku diri ada dia. Benda ni dia akan mari belakang. Kadang-kadang kita tidak akan dapat terhalang dia. Tidak dapat terhalang dia. Kerana sesuatu ini, benda ni akan merosakkan hati kita. Tapi kalau kita jaga hati kita mari ni ta'azzurullah la haula wala quwwata illa billah. Dia tidak ada daya upaya. Maknanya orang lebih baik, kata Imam Al-Ghazali, kalau mu tengok budak lebih baik daripada kamu. Ingat, kamu budak baiknya, kamu dia kata untung kamu ni budak lagi tak buat dosa. Aku ni dah tua dah, banyak buat dosa. Nampak gitu. Lepas tu tengok orang jahil pula, Allah, mu ni lebih baik pada aku. Mu ni jahil buat maksiat dalam jahil, aku buat maksiat dalam alim. Jahat aku lagi pada mu sebenarnya. Mana tu tengok orang jahil. Tengok orang ahli fasik, orang ahli maksiat. Orang ahli maksiat, dia ni buat maksiat, boleh buat maksiat. Kalau dia buat maksiat, nanti dia bertaubat, dia lebih baik pada aku. Sedangkan aku ni buat amal ibadat, belum tentu lagi aku ni mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Hatta kata Imam Ghazali, tengok pada orang kafir pun. Orang kafir ini, kalau dia mati, kalau dia nak mati, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia tak ada dosa pun. Maknanya kalau dia mati. Dan kalau dia masuk Islam, dia buat amal ibadat, dia lebih baik pada kita dalam keadaan dia itu beriman kepada Allah, dosanya kurang. Tapi kita ni dalam beriman, buat maksiat banyak, sehingga akan merasakan bahawa yang baik itu semuanya daripada Allah Ta'ala, ataupun melihat bahawa diri kita ini pakai hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, ada pun menegahkan daripada mengikut akan dia, dapat usaha kamu, dapat usaha kuasamu, kamu boleh tahan hati kita. Hasad kita, hati kita boleh kita bersihkan sebenarnya. Boleh kita jaga hati kita. Maka padanya itu bersungguh-sungguh musyaqqah, bersungguh-sungguh payah, musyaqqah payah, tapi payah sikit. Ingat senang nak cabut dunia dalam hati. Ingat senang nak cabut nafsu dalam hati. Dia nak cabut nafsu dalam hati ni, sebenarnya dia mesti kita berjumpa dengan seorang guru yang mursyid, yang benar-benar memahami rahsia-rahsia hati. Lepas tu orang tanya pula, nak cari mana guru mursyid? Dan apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya apabila dia bercakap menambahkan ilmumu. Apabila kamu duduk bersamanya, mengingatkan kamu kepada agama, mengingatkan kamu kepada Allah. Apabila saja kamu melihat dia melakukan amal ibadat, merasa tenang kamu dengan ibadat tadi, ataupun mengkhusyukkan kamu dalam ibadat. Mana yang kita tengok dia rasa tu saja. Dan apabila kamu duduk bersamanya, maka akan merasa
akan dapat berlaku perubahan pada diri kamu. Cari mana guru yang macam ini. Lalu dikatakan di dalam kitab Haqaiq Tasawuf mengatakan bahawa kita kena berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku seorang guru yang boleh memimpin hati aku agar hati aku ini dapat dibersihkan. Dapat dibersihkan. Tetapi ingat, guru itu hanya tunjuk saja. Cara dia mungkin kita nak bagi kereta. Kita tanya orang. Seorang kita tak tanya komen tu. Tapi kalau komen tu beritahu, kita jumpa komen tu beritahu buka sini, kita kena buka betul-betul, bagi sendiri. Insya-Allah dia akan berjaya. Maka demikianlah. Kita belajar ni, yang hari ni kita belajar, hari ni kita buat ibadat, kita nak apa ni? Kita nak biar hati kita bersih. Kita nak biar rasa takut kepada Allah. Kita nak biar kita rasa ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka duduk di mana ikhlas tu? Ikhlas duduk dalam hati kita. Ikhlas melahirkan takwa. Takwa, Nabi sebut at-taqwa hahuna. Takwa duduk di sini, yakni di dalam hati kamu. Hati hendaklah merasa takut kepada Allah dengan jalan pembersihan hati kita. Maka bersungguh-sungguh musyarakah, dan kerana makna ini jadilah membaikkan akan diri itu tersangat payah. Sangat payah nak membaikkan hati. Sebab itulah disuruh kita ulang. Apabila guru membagi zikir sebagai contoh, itu jalan membaikkan hati itu sebenarnya. Maknanya mesti jalan zikir. Sama ada guru tu beri zikir, guru bagi zikir, anak murid balik berzikir. Ataupun dia rasa payah-payah, guru buat banyak zikir biar anak murid duduk sama. Itu sebenarnya untuk membersihkan hati, hanya sedar tidak sedar sahaja. Itulah proses guru untuk membersihkan hati anak-anak muridnya melalui majlis zikir, program berzikir. Ataupun dia bagi supaya anak murid dia berzikir di rumah agar dibersihkan hatinya. Itu cara dia. Di antaranya, banyak cara tapi di antaranya, tetapi bukannya mudah, payah. Kadang-kadang kita berzikir tak jadi apa-apa. Anggur apa-apa peniban dia. Paling gitu. Balik sakit tekuk. Mana bagi tekuk? Pergi majlis zikir tak kamar. Tengok orang anggur sakit tekuk. Tak sebenarnya. Sebenarnya benda itu yang kita kendakilah menghidupkan hati kita. Maka dia kata hingga musyaqqah, sangat-sangat susah. Dan kerana mana ini jadilah membaikkan akan dia terlebih sangat payah. Atau orang ahli ijtihad, atau orang yang ahli ijtihad ni orang yang bersungguh-sungguh, buat kerja bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh pun Allah tak tahu lagi. Maknanya dia seorang sahabat itu dia berzikir alhamdulillah, tinggal Allah Ta'ala nampak pada dia, hatinya nampak lembut. Saya tanya dia, lama mana duduk dengan Syekh? Dia kata 12 tahun. 12 tahun. Masya Allah, 12 tahun. Dapat macam ni pun 12 tahun. Saya tengok dia berzikir sampai menangis-nangis. Saya zikir buat duduk menangis. Pernah duduk dalam majlis zikir orang lain nangis tak ke? Mana duduk nangis-nangis? Walau kau nangis tak jadi kau. Kerasnya hati kita. Keras hati kita. Jadi nak beritahu sebenarnya bukan perkara mudah. Dia kena bersungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi hati kita yang sudah lama terhijab. Sudah lama terhijab atau terhijab tertutup. Hati kita ini sebenarnya bersih di sisi Allah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita lahir ini dalam keadaan sudah mengenal Allah sebenarnya. Alastu bi rabbikum qalu bala. Sebelum kita dilahirkan kita duduk di alam roh, tapi Allah Ta'ala lupakan alam roh tadi. Allah Ta'ala tanya, tidakkah aku Tuhan kamu? Qalu bala. Maka kita jawab, ya, bahkan benar kamu Tuhan kami. Syahidana, kami menyaksikan kau adalah Tuhan kami. Lalu kita ni lahir dalam keadaan sudah beriman, kerana ibu bapa kita beriman, dan kita kenal Allah Ta'ala sebenarnya. Tetapi oleh kerana kita ni ditutup dengan nafsu, tutup dengan dunia, ditutup dengan kenikmatan yang ada, ditutup dengan maksiat. Akhir sekali tertutup kita dengan Allah, tak kenal Allah, ataupun lupa kita kepada Allah Ta'ala. Jadi
Bila kita lupa, kita buat dosa, sebenarnya satu buat dosa, satu titik hitam. Di mana? Dalam hati. Kalau doktor bedah tak nampak. Maknanya. Tapi ada satu titik hitam di dalam hati. Dalam hati kita, lalu titik hitam. Kita buat dosa, titik hitam, lama-lama tebal. Akhir sekali memang tebal sungguh. Bila tebal pula, bila dah banyak terhijab hati kita, lalu kita nak bersihkan hati kita ni, dia katakan bahawa bukan satu perkara yang mudah. Bahkan ini satu sehingga musyaqqahnya sangat-sangat payah. Yang termasuk dengan orang ahli ijtihad. Ahli ijtihad ni orang yang sungguh-sungguh dah buat. Walaupun kita bersungguh-sungguh, satu malam ini kita berzikir 10,000 contoh, 10,000. Tak tu laki boleh jadi. Kalau Allah Ta'ala buka-buka, kita bersungguh-sungguh pun berzikir, belum tentu lagi. Dan begitu juga dengan ahli ihtimam. Dan begitu juga dengan ahli istimam. Ahli istimam ni yakni orang yang mengambil berat. Mengambil berat dengan amalan tadi. Mana yang bersungguh-sungguh, itu istimam, yakni yang mempunyai cita-cita. Ataupun orang yang mempunyai keazaman, yang cita-cita yang kuatlah istimam. Isyrak ni orang yang bersungguh-sungguh, istimam ni orang yang bercita-cita. Maka dia kata, maka pekerjaannya terlebih besar dan banyak. Terlebih besar dan banyak orang yang mempunyai mata hati. Dan maka pekerjaannya terlebih besar. Terlebih besar kepayahannya, musyaqqahnya, kepayahannya, payah kita nak jadi orang yang betul-betul bersih hati. Ingat, baik bukan duduk pada ibadat yang banyak, baik bukan duduk kepada pakaian yang hebat, baik bukan duduk pada percakapan, baik bukan duduk kepada penghuraian ilmu yang begitu baik, tidak. Tetapi baik itu duduk pada hati. Baik itu duduk kepada orang yang mampu meninggalkan maksiat. Baik itu kepada orang yang maknanya benar-benar merasa takut kepada Allah. Itulah orang yang baik. Maka dia kata di sini, perkara ini bukan perkara yang mudah. Kita mungkin baru lagi dalam peringkat ingin menjaga hati, tapi kita mesti kena jalan istiqamah dan berterusan memperbaiki hati kita agar hati kita ini menjadi baik. Kalau hati kita baik, maka dengan semuanya akan jadi baiklah, mudahlah amal ibadat kita. Bahkan dikatakan kalau hati kita sudah bersih, nanti Allah Ta'ala ringankan tubuh badan kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak orang yang mempunyai mata hati. Dan daripada Abi Yazid, bahawasanya ia berkata, bersungguh-sungguh berlawan aku akan hatiku 10. Hendak aku huluk lawan hati 10. Maksud 10 itu 10 tahun. Bersungguh-sungguh aku lawan hati aku 10 tahun. Aku mujahadah nak jaga hati ni 10 tahun, katanya Abu Yazid. Dan lidahku 10. Lidah dia 10 lah. 10 tahun. Bukan lidah 10. Maknanya dia telah menjaga lidahnya 10 tahun. Jaga lidah. Dah fikir, tak mau cakap yang molek, yang tak molek. Dan diriku 10 tahun. Nafsuku. Diriku nafsu. 10 tahun. Diriku ni kalau tak silap anggota tubuh dia yang lain maksudnya. Tengok ujung balik lah, saya pun lupa dah. Dan adalah hati itu terlebih payah daripada yang 3 tadi. Maknanya dia jaga lidah dia, dia jaga hati dia, dia jaga anggota yang lain 10 tahun, maka didapati menjaga hatilah yang paling payah sekali. Jaga hati.
supaya hati ini tidak lalai. Hati kita ni sepatutnya tidak lalai pada Allah. Sentiasa ingat kepada Allah. Sepatutnya begitu. Tapi yang berlaku pada kita, hati kita sentiasa lalai kepada Allah. Lalai kepada Allah. Jadi ingat, orang yang sudah ingat kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Kalau dia lalai, dia terus bertaubat kepada Allah. Kalau lalai, lupa. Maka dia kata di sini, dan hati itu terlebih payah daripada yang tiga. Maka inilah dengan keinginan dan membanyak-banyakkan akan dia. Maka dia inilah kena bersungguh-sungguh. Kena ihtimam, mana bersungguh-sungguh. Dan juga membanyak-banyak, maknanya kena tumpu betul-betul hati tadi, akan hati. Dan dirinya akan barang yang tiada baginya, tak dapat tiada jua. Akan diri dia yang tidak dapat tiada jua, maknanya mesti ada pada dia, mesti kena jaga. Mesti tidak dapat tiada, maknanya mesti. Baginya tiada, tak dapat tiada jua, maknanya mesti dia kena bersungguh-sungguh, membanyak-banyak menjaga akan hati. Ayahnya nampak. Maknanya kita kena banyaklah jaga hati kita, dan yang tiada takut daripadanya mudarat, kerana tiada mudarat kepada yang lebih-lebih. Dan La ilaha illallah. Minta maaf banyaklah. Kemudian lazim atamu. Apa yang kena berhenti tu jadi pening. Kemudian lazim atamu, dengan menyungguh-nyungguh dengan perkara yang empat yang kami sebutkan akan dia. Kena bersungguh-sungguhlah jaga tadi perkara yang empat. Kenapa perkara yang empat tadi? Anggota yang empat. Perkara yang empat tu anggota yang empat. Kenapa anggota yang empat? Yang pertamanya adalah mata, yang kedua lidah, yang ketiga perut, yang keempat hati. Yang kami sebutkan akan dia daripada amal. Amal ini maknanya cita-cita. Cita-cita dan juga gopoh bersegera di dalam pekerjaan. Maknanya bersegera dalam pekerjaan. Dan had, bukan had itu, hasad sebenarnya. Kena bagi sikit. Dan hasad dan takhabur. Maknanya kita kena ada cita-cita bersungguh-sungguh untuk menjaga diri kita daripada perasaan hasad dengki dan takabur dan juga sombong. Dan sesungguhnya kami tentukan empat perkara ini daripada segala perkara, yakni sifat daripada tempat ini. Maknanya dia masukkan empat perkara ini atau perkara ini. Amal itu cita-cita panjang. Amal dengan bersungguh-sungguh dengan perkara yang empat kami sebutkan daripada amal. Empat perkara yang ni ya. Amal itu cita-cita yang panjang. Dia panggil angan-angan panjang. Masa hidup lama je rasa. Mana ni? Patutnya kena ingat dah. Batuk dah reti-reti tu patutnya kena ingat dah. Tapi berasa hidup lama je rasa. Mana ni? Gopoh bersegera dalam pekerjaan. Yang kedua, gopoh bersegera. Gopoh bersegera dalam pekerjaan ni dia panggil sifat tergopoh-gopoh. Sifat tergopoh-gopoh ni al-ajalatu minasyaitan. Gopoh gapah ini daripada syaitan. Itu yang kedua. Empat perkara ni kena sungguh. Lepas pada empat perkara kita jaga tadi, kena jaga pula ni pula. Yang pertama, jangan angan-angan panjang. Kena angan-angan pendek sikit. Angan-angan pendek ke mana? Ingat sama rasa tak lama lah rasa gitu. Rasa gitu saja, tak lama. Lepas tu rasa ibadat kurang saja. Lepas tu gopoh di dalam bersegera dalam pekerjaan. Ini tergopoh gapah dalam pekerjaan ini. Ini pun tidak elok. Dan yang ketiga, hasad. Hasad lagi tidak elok. Apa makna hasad? Hasad makna dengki. Iyyaka wal hasad. Jauhkan kamu akan hasad. Innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Hendaklah kamu jauhkan daripada perasaan hasad.
ataupun perkataan dengki, kerana dengki itu memakan pahala kamu sebagaimana api makan kayu api. Jadi kalau kita dengki orang, habis pahala kita. Sampai kita dengki orang. Maknanya. Dan yang keempat, takabur, sombong. Jangan jadi sombong. Di antaranya orang sombong, dia merasa ilmu dia banyak, maka dia sombong dengan ilmu. Dia merasakan bahawa ibadat dia banyak, maka dia sombong dengan ibadat dia. Dia merasakan harta dia banyak, maka dia sombong dengan harta dia. Mana? Dia merasakan dia ni orang yang pangkat besar, maka dia sombong dengan pangkat dia. Maka kita jangan sombong. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena sungguh-sungguh jaga ini. Dan sesungguhnya kami tentukan 4 perkara ini daripada segala perkara, yakni sifat kecelakaan. 4 perkara ini angan-angan panjang, gopoh gapah, hasad dengki, takabur ialah daripada sifat kecelakaan yang membinasakan kita yang lain daripada tempat ini. Dibicarakan dalam kitab lain ataupun tempat lain. Boleh jadi tempat lain, boleh jadi kitab lain. Dan kami lebih-lebihkan tuntut atas memeliharakan daripadanya. Suruh jaga betul-betul, kerana bahawasanya dia penyakit segala qiraat. Qiraat, orang-orang yang ahli baca Quran. Disebut dalam kitab surah Al-Talibin, bukan saja ahli qiraat, ia juga penyakit ahli-ahli ulama. Ahli-ahli ulama. Kenapa ni? Penyakit apa ni? Penyakit ni takabur, hasad dengki. Bersegera pada pekerjaan ini termasuk apa ni? Ingin mengejar kepada dunia. Maknanya amal-amal panjang ini berasa hidup lama. Itu pun penyakit yang tidak elok. Melahirkan daripadanya kerana bahawasanya penyakit segala qiraat tertentu. Ahli Quran qiraat ni orang-orang yang ahli Quran. Penyakit pada orang-orang yang ahli Quran. Ngaji lagu sedap tu ada penyakit juga. Tapi disebut juga dalam kitab lain qiraat tu qiraat, yakni ahli qiraat wal ulama. Penyakit sombong ni duduk pada ulama. Penyakit cita-cita panjang duduk ada ulama. Penyakit nak kemewahan pun duduk pada ulama. Penyakit nak kemasyhuran pun duduk pada ulama. Hasad dengki pun memang duduk pada ulama. Maknanya. Dan datang ia bagi segala manusia dengan umum. Habis kena belaka. Kau ulama saja kena belaka. Maknanya kena belaka. Penyakit-penyakit ni, hasad, dengki, takabur, sombong dan sebagainya, kena belaka, umum belaka penyakit-penyakit ini. Penyakit ni lebih bahaya daripada penyakit sehari. Dia mau tengok aja orang sakit, dia duduk hospital, kita pergi dia sial dia sakit. Tapi kita penyakit dalam hati parok gitu je. Dia duduk sakit, dia tak cakap dah orang. Dia duduk sakit, dia ingat pada Allah. Dia tak nyusul dah. Nyusul ke mesti dia nyusul. Itu pun dapat gaji tiap-tiap bulan mesti. Tapi nak beritahu, dia tak susul lah. Tapi yang kita ni, orang sihat ni, kadang-kadang lebih sakit lagi, lebih parah lagi penyakit kita. Maka dia kata dengan qurra ni maknanya ahli-ahli pembaca Quran khusus, yang khusus. Maknanya ataupun lebih khusus lagi, lebih tentu lagi kepada pembaca-pembaca Quran. Kenapa dia tulis pembaca Quran? Mungkin Imam Ghazali tengok pada zaman dia, saya ingat. Tetapi dalam surah Al-Talibin dia gabung dulu pembaca-pembaca Quran dan ulama-ulama. Ini penyakit-penyakit yang kena pada ulama-ulama. Maka adalah ia terlebih jahat dan terlebih keji engkau lihat seorang laki-laki yang qari, panjang cita-cita hidup. Nak hidup panjang. Nak hidup panjang. Itu maknanya kalau orang tu dia begini, nak beritahu. Orang ahli agama ni kalau dia baik, dia baik sungguh. Tadi ada jahat-jahat pada orang lain. Dia gitu. Sama ada kalau dia sesat, dia menyesat dia orang. Kalau dia itu bawa baik kebaikan, dia buat baik itu kebaikan pada orang. Sebab tu disebut sebaik-baik manusia dia, dan seburuk-buruk manusia pun dia. Sebaik-baik dua golongan. Disebut dah hari lain buat dua golongan. Kalau dia baik-baik habis. Kalau dia jahat-jahat habis. Yang ini yang pertama ulama, yang kedua umara. Ulama adalah orang-orang alim, umara adalah pemerintah-pemerintah. Kalau pemerintah baik, ulama baik, baik habis orang lain.
Tapi kalau ulama jahat, pemerintah jahat, habis jahat yang lain. Orang-orang ahli, orang-orang alim, orang-orang ahli agama, kalau dia baik, baik. Orang sebab ahli agama ni orang jadi contoh dia. Oh, orang ni buat saya. Ustaz ni buat. Kalau lah ahli agama ni buat tak pakar, orang ikut habis dia dah pakar habis. Dia lah orang yang baik, dia lah orang yang tu. Maka dia antara penyakit-penyakit. Ulama ke, orang alim ke, orang yang ahli Quran ke, dia kata suka kepada amal. Amal ni cita-cita panjang. Cita-cita panjang. Puasa nak hidup lama saja. Siapa nak hidup pendek? Ada sini. Tak ada kan? Memang kita rasa nak hidup lama. Puasa nak hidup lama. Ada cita-cita. Yang masalahnya kita rasa nak hidup lama tu sehingga kan kita nak menangguh-nangguhkan taubat, menangguh-nangguhkan ibadat. Maknanya, maka dikatakan bahawa di antaranya orang itu sangat keji. Kalau orang kita melihat seorang itu yang qari yang panjang, cita-citanya hidup di dalam. Maknanya dan padahal ia membilangkan akan dia ataupun dia kira akan diri dia itu akan niat yang kebajikan, maka dia rasa dia ni baik. Dia rasa dia ni baik. Rasa baik. Begitu juga dengan orang alim, begitu juga dengan pendakwa. Pendakwa dia rasa dia baik, tapi dalam hati dia Allah, rasa nak hidup panjang, rasa nak mati lagi. Rasanya tu kadang-kadang sakit dah sedar lagi. Maknanya rasa nak hidup panjang saja. Ini penyakit yang ada dalam hati. Orang-orang dahulu dia takut. Dia sentiasa dalam hati dia ni, dia bertauhidkan kepada Allah. Dia letak bahawa kalau dia tidur malam ni, tak tahu dia asal hidup bangun ke tak. Maknanya dia buat amal ibadat. Sebab tu dalam satu hadis dia kata, apabila kamu sampai pada waktu pagi, jangan kamu tunggu petang. Apabila kamu sampai petang, jangan tunggu pagi besok. Dan kamu buatlah amal ibadat kamu segera. La ta'jal amalaka ila ghadin. Jangan kamu tangguhkan amal ibadat kamu kepada besok. Kalau kita nak buat baik, nak bertaubat, jangan tangguh. Nantilah maknanya tinggal nak bangun malam, tapi musim hujan biar dua tidur dulu. Nanti musim-musim mana baru membayar malam. Inilah penyakit itu dan nanti. Yang ada. Maka dia kata, dan dijatuhkan akan dia di dalam sakit. Sakit ni tenang saja. Bila tenang dan berlambatan dalam amal. Bukan tenang lambat ibadat. Tenang lambat ibadat atau bersungguh-sungguh buat amal ibadat. Yang sebab apa? Sebab kita berasa kita mungkin lama lagi tu. Lepas pada tu, bila dah lama hidup, dia jadi penyakit kedua pula. Penyakit kedua ni kita jadi lambat-lambat menangguh-nangguhkan taubat dan menangguh-nangguhkan amal ibadat. Berlambatan di dalam amal engkau, lihat akan dia mensegerakan tempat kebajikan, maka putus ia daripadanya dan mensegerakan pada memperkenankan doa yang soleh. Doa soleh, maka barangkali belum lagi sampai ketikanya, maka diharapkan yang demikian itu atau mensegerakan pada mendoa atas seorang dengan kejahatan, maka menyesal atas yang demikian itu. Saya pun tak faham. Wallahu a'lam. Orang tak ada ilmu ni bertiawa lah. Jadi kita ambil mula tahap lazim atamu boleh? Orang kata tak kamar ni bukan pandangan ni Haji Abidin. Betul dia kata. Hari ni terbukti. Saya nak baca tak faham. Jadi kita berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim.